السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، حي القيوم الذي لا يموت، وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama-sama dalam tazkirah ringkas berpandukan kepada kitab Hadis 40 yang ditulis oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina biqiraatih. Jadi alhamdulillah kita sampai kepada perawi yang keempat yang meriwayatkan hadis fadilat, menghimpunkan 40 hadis untuk diajarkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat pertama ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib, Amirul Mukminin. Jadi apabila kita membincangkan Sayyidina Ali, maknanya sudut yang teragung yang disandarkan kepada Sayyidina Ali ialah Amirul Mukminin. Maknanya Amirul Mukminin itu ialah khalifah kepada semua umat Islam. Maknanya khidmat kepada agama Islam yang paling agung ialah menjadi khalifah kepada umat Islam. Kerana apabila seseorang menjadi khalifah, dia bertanggungjawab menjaga 3 fardu ain. Pertama, dia akan menjaga akidah umat. Kemudian dia akan menjaga fiqh, amalan zahir umat Islam. Dan yang ketiga sekali, dia akan memelihara tasawuf, maknanya ibadat hati umat Islam. Jadi itulah sebenarnya tugasan khalifah, menjaga fardu ain, agar fardu ain tersebut dipraktikkan oleh setiap individu Islam tersebut. Itu ialah khalifah yang ataupun perawi yang pertama, Sayyidina Ali. Jadi bila kita sebut Sayyidina Ali, tiada lagi dah sifat yang lebih mulia yang boleh disandarkan kepada Sayyidina Ali, melainkan kita kata Sayyidina Ali Amirul Mukminin, Khalifah Ar-Rashidin yang keempat. Kemudian sahabat yang kedua yang dinyatakan oleh Imam Nawawi ialah Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ni dia terkenal sebagai khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ke semua sahabat-sahabat ni berjihad, berperang bersama-sama dengan Nabi, menghafal Al-Quran, ulama dari kalangan sahabat. Tapi setiap sahabat-sahabat ni dia ada satu sudut-sudut yang kita boleh ingat kan, untuk mendekatkan mereka di dalam hati kita. Jadi salah seorang sahabat yang kedua iaitu Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, maka dia digelar sebagai khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita yang keempat, sahabat keempat yang kita dah bincangkan sebelum ni ialah Sayyidina Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Dan apabila kita menyebut Sayyidina Muaz bin Jabal, dia ialah manusia yang paling mengetahui hukum hakam. Maksudnya manusia yang paling mengetahui perkara yang wajib diamalkan, yang haram dilakukan. Dan yang keempat yang kita dah bincang ialah Sayyidina Abu Darda yang digelar sebagai Hakimu Hazihil Ummah. Maksudnya ahli hikmat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang kita nak masuk sahabat yang kelima, iaitu Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi kalau kita tengok kepada sahabat yang sebelum ni, Abu Darda, kalau kita terjemahkan, Abu ialah bapa, Darda ialah nama anak perempuannya. Jadi sekarang ni apabila kita nak bincangkan Ibnu Umar,
Ibnu Umar ni, maksudnya Abu Darda, kita mengenali seseorang tersebut dengan nama anaknya. Tapi apabila kita kata Ibnu Umar bermakna seseorang yang dilahirkan daripada Umar. Jadi Ibnu Umar, kita memperkenalkan seseorang melalui bapanya. Jadi dia ialah Abdullah Ibnu Umar. Tapi sebagai ringkasan, kalau kita nak nyebut Abdullah Ibnu Umar panjang. Jadi macam mana kita nak meringkaskan? Kita gugurkan lafaz Abdullah tadi. Jadi kita terus kata Ibnu Umar. Ibnu maksudnya orang yang dilahirkan. Umar daripada Sayyidina Umar. Jadi dia ada dua orang. Satu Ibnu, satu Umar. Jadi disebabkan ada dua orang, setiap kali kita menyebut Ibnu Umar, kita kena kata radhiyallahu anhuma. Moga-moga Allah meredai kedua-duanya. Sebab kita menyebut dua orang, anak dan bapa serentak. Jadi Sayyidina Abdullah Ibnu Umar, dia ialah adik ipar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita maklum kakaknya iaitu Hafsah berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ketiga Hijrah. Maka Abdullah Ibnu Umar dia ialah adik ipar. Jadi hubungan tersebut menjadikan dia amat rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ulama tadi mengkaji, bilakah Ibnu Umar ni memeluk agama Islam, maka pendapat yang disokong oleh ramai ulama ialah pada tahun 6 daripada kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya tahun ke-6 kebangkitan Rasulullah SAW. Maksudnya pada ketika Nabi Muhammad SAW berumur 46 tahun. Dan umurnya pada ketika dia memeluk Islam bersama-sama dengan bapanya Sayyidina Umar bin Khattab, umur Abdullah bin Umar pada ketika itu ialah 4 tahun dia memeluk agama Islam. Dan semasa Nabi SAW berhijrah, umurnya ialah 12 tahun. Kemudian apabila Nabi SAW meninggal dunia, kan semasa umur Nabi SAW 63 tahun, maka umur Abdullah ibn Umar ialah 21 tahun. Jadi secara keseluruhannya, dia bersama-sama dengan Nabi SAW selama 18 tahun. Kan bermula daripada awal dia memeluk agama Islam, sampailah kewafatan Nabi Muhammad SAW, dia sempat bersama-sama dengan Nabi SAW selama 18 tahun. Dan kemudian dia hidup selepas kewafatan Nabi SAW hampir 60 tahun. Maksudnya dia ialah sahabat yang diistilahkan sebagai pewaris ilmu Nabi Muhammad SAW. Maksudnya dia ialah satu-satunya sahabat ataupun beberapa orang sahabat yang lain yang dikhususkan untuk mendalami ilmu agama Islam. Dan setelah kewafatan sahabat-sahabat yang agung seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seumpamanya, dialah yang berkekalan menyebarkan ilmu Nabi Muhammad SAW kepada tabi'in, maksudnya anak-anak murid kepada sahabat. Jadi Sayyidina Abdullah ibn Umar ni kita boleh pandang dia daripada satu sudut, iaitu ulama pelapis ataupun al-ulama warasatul anbiya, ulama-ulama yang mewarisi ilmu Nabi Muhammad SAW. Dan daripada segi sifat rupa badannya, maknanya Sayyidina Abdullah bin Umar ni dia adalah seorang yang tingginya pertengahan, maksudnya dalam 170 cm. Dan dia kulitnya kegelap, maksudnya yang istilahkan dalam bahasa Melayu sebagai sawo matang. Maksudnya kulitnya tidak putih dan tidak kuning langsat, dia gelap lagi daripada itu. Dan dia mempunyai badan yang besar dan rambutnya tiada rambut di tengah-tengah kepalanya. Dan dinyatakan bahawa Abdullah bin Umar dia ialah anak yang paling serupa ataupun yang paling menyamai sifat bapanya, iaitu Sayyidina Umar. Cuma bezanya Sayyidina Umar tadi putih kan, Sayyidina Umar tadi putih, tetapi Abdullah bin Umar ni dia warnanya gelap sedikit. Dan dia amat menyukai wangi-wangian, dan dia mempunyai satu cincin yang ditulis di atas cincin tersebut Abdullah bin Umar untuk dijadikan sebagai cap mohon kepada surat-surat yang nak diutuskan. Jadi Abdullah bin Umar dia sendiri menceritakan tentang dirinya. Dia kata innama ja'atnal udmatu min qibali akhwali. Maksudnya dia kata warna kulit yang gelap sedikit datang kepadanya disebabkan daripada sebelah maknya. Maksudnya kata daripada suriat sebelah bapaknya Sayyidina Umar, dia kata semuanya kulit terang kan, tapi daripada sebelah maknya ada yang berwarna kulit gelap sedikit. Dan dia kata waja'anil bud'u min akhwali.
Dia kata datang juga kepadaku, maksudnya kekuatan, apa dia, syahwat yang tinggi, kan maksud tenaga batin yang tinggi juga. Dia kata datang sifat tersebut daripada sebelah ibuku. Dia kata dua sifat ni, kan maksud tenaga batin yang amat kuat dan warna kulit gelap tadi tu, dia kata kedua-dua ni tiada pada bapaku, kan rahimahullah. Dia kata sesungguhnya bapaku ialah orang yang putih dan bapaku tidak berkahwin dengan perempuan dengan semata-mata kerana keinginan, bahkan semata-mata kerana nakkan anak. Dari itu dia menceritakan tentang sifat dirinya sendiri, kan radhiyallahu anhu. Dan daripada sudut ahli keluarganya, maksudnya dia mempunyai 2 orang isteri yang diriwayatkan, dan dia ada hamba-hamba abdi perempuan yang dia beli, dan sebahagian daripada hamba-hamba perempuan tersebut melahirkan anak kepadanya. Jadi apabila hamba perempuan melahirkan anak kepada tuannya, maka dia diistilahkan sebagai ummu waladin. Maksudnya dia ada 3 orang ummu walad, dan keseluruhan anaknya yang mengikut riwayat adalah seramai 16 orang. Jadi kita sambung kepada bahagian pengajian. Maksudnya Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, kana ar-rajulu fi hayati Rasulillah. Maksudnya dia menceritakan tentang dirinya semasa dia berumur 14 tahun. Dia kata dia melihat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melihat mimpi-mimpi yang baik. Dan mimpi-mimpi tersebut sahabat-sahabat ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita maklum kan, mimpi yang salihah, maksudnya mimpi yang baik, menunjukkan kepada tuan yang mimpi tersebut ialah orang yang baik. Sebagaimana juga mimpi-mimpi yang palsu menunjukkan kepada orang yang melihat mimpi itu juga mempunyai sifat-sifat munafik, kan, seperti sifat menipu dan seumpamanya. Jadi dia kata, aku fatamannaitu an ara ru'ya aqussuha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata aku pun bercita-cita kan untuk melihat satu mimpi agar aku nak sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu anamu fil masjid ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey, betul yang kedua pula, Ibnu Umar dia menceritakan tentang diri dia. Dia kata, "Daku sentiasa tidur di masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maknanya daripada umurnya belasan tahun, maksudnya daripada umurnya 11, 12, 13, 14 sampailah dia tadi berkahwin, dia kata aku amat suka tidur di dalam masjid. Jadi inilah satu alamat ataupun tanda yang Allah Subhanahu yang dia nyatakan kepada dirinya, dan itu ialah panduan kepada kita ibu bapa. Maksudnya sekiranya ada daripada kalangan anak-anak kita yang hatinya memang suka kepada masjid. Kan, maksudnya daripada contoh ni kita ada 5 orang anak lelaki. Daripada 5 orang tadi ada seorang yang daripada kecil dia suka pergi masjid, kan, dia akan pergi jemaah sendiri tanpa disuruh, dan dia suka i'tikaf di masjid, maka itu tanda bahawa anak tersebut mempunyai fitrah yang bersih. Dan apabila dia tadi mempunyai fitrah yang bersih, maka kita hantarlah dia untuk mengaji agama, untuk mendalami ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebabkan dia tadi bercita-cita agar Allah Ta'ala kurniakan kepada satu mimpi, maka dia kata pada satu malam daku bermimpi, daku melihat 2 orang malaikat datang, membawaku melihat kepada api neraka. Dan aku melihat api neraka tersebut ada orang-orang yang daku kenalinya. Maka daku berkata, a'udzubillahi minan nar, kerana aku minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka tersebut. Maka kemudian datang malaikat, dia berkata kepadaku, lam taru', maksud janganlah sekali-kali kamu takut. Kan, kemudian apabila habis mimpi tersebut, daku menceritakan mimpi tersebut kepada kakakku, yang mana kakak dia tadi ialah isteri Rasulullah SAW, iaitu Hafsah. Maka Hafsah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah diceritakan mimpi tersebut, maka Nabi SAW bersabda, ni'mar rajulu Abdullah. Kan, alangkah sebaik-baik makna lelaki ialah Abdullah, maksudnya adik kamu tadi lah. Lau kana yusalli minal lail, sekiranya dia tadi solat pada waktu malam. Maka Salim berkata, fakana ba'du la yanamu minal laili illa qalil. Maka setelah daripada mimpi tersebut, maka Abdullah Ibn Umar tidak tidur di waktu malam melainkan sedikit sahaja. Maksud daripada mimpi tadi, ulama mensyarahkan, maksudnya hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis mimpi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Maksudnya ulama menyatakan bahawa melihat kan neraka jahanam dari itu, dan sebelum tu dia mimpi dia naik di atas satu hamparan, dan hamparan tadi membawanya ke mana saja dia nak pergi daripada syurga.
Jadi apabila seseorang tadi mimpi dan melihat neraka, dan maksudnya melihat api neraka dan memohon perlindungan daripada api neraka tersebut, maka Nabi SAW mengajarkan kepadanya satu amalan untuk melindungi dirinya daripada api neraka. Jadi apakah amalan tersebut? Amalan tersebut ialah as-salatu fil lail, solat pada waktu malam ataupun yang diistilahkan sebagai tahajud. Jadi dia dah memulakan. Jadi kalau mengikut daripada mimpi ni, dia dah memula mengamalkan solat tahajud kan daripada umurnya 14 tahun. Maksudnya 14 tahun tu daripada dia belum balik. Sebab kita dalam satu riwayat ni, maksudnya dia pada ketika umurnya 15 tahun baru dia diterima untuk menghadiri perang. Maksudnya satu ketika pada ketika perang Uhud, dia mohon untuk menghadiri perang, Nabi tolak sebab umurnya masih kecil. Kan apabila masuk pada perangan Khandaq semasa umurnya 15 tahun kan baru Nabi SAW menerimanya. Jadi kita lihat maksudnya dia dah mula mengamalkan ibadat, membersihkan hatinya daripada umurnya 14 tahun lagi. Dan sekarang ni kita bincang macam manakah cara dia mempelajari ilmu agama tersebut. Macam sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, teks yang ada di sisi mereka di zaman tersebut hanya satu kitab saja, iaitu kitab Al-Quran. Kan dia berbeza dengan zaman kita hari ini. Kita ada buku akidah, kita ada buku fiqh, buku tafsir, usul fiqh dan seumpamanya. Tetapi sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, mereka hanya ada satu kitab bersama-sama mereka, iaitu kitab Al-Quran. Jadi sekarang ni kita cuba bincangkan macam manakah sahabat mempelajari Al-Quran. Jadi Imam Baihaqi meriwayatkan bahawa Ibnu Umar, dia menceritakan tentang bapanya. Bapanya itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia kata, ta'allama Umar. Maksudnya bapaku, Sayyidina Umar, mempelajari Al-Baqarah, surah Baqarah. Fi sanatai asyrata sanatan, selama 12 tahun. Falamma khatamaha, apabila bapaku khatam mempelajari surah Baqarah selama 12 tahun, nahara jazuran. Bapakku buat kenduri kesyukuran dan menyembelih unta. Jadi sekarang ni kita dapat tengok sahabat-sahabat, kan apabila mereka nak mempelajari Al-Quran, mereka akan mempelajari satu surah, iaitu surah Baqarah. Dan Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Muwatta dan dalam kitab Muwatta, anna Abdullah ibn Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar, maka sa'ala suratil Baqarati, dia memfokuskan kepada pengajian surah Baqarah samania sinina, 8 tahun. Ya ta'allamuha, yang dia mempelajarinya. Dan dalam satu riwayat yang lain berkata sesungguhnya Ibnu Umar mempelajari surah Baqarah tersebut dalam masa 4 tahun. Jadi sekarang ni kita maksudnya kenapakah mereka hanya mempelajari surah Al-Baqarah? Kan padahal Quran tadi ada 30 juzuk. Dari jawapannya dinyatakan oleh Ibnu Abbas sendiri. Maksudnya Ibnu Abbas, seseorang bertanya kepadanya, aku ni baca Quran ni cepat kan, jadi aku boleh khatam segera, baca lagi khatam, baca lagi khatam, baca lagi khatam. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia memberitahu, dia kata, la an aqra suratal baqarati faurattilaha, sekiranya aku membaca hanya surah Baqarah dan aku baca ni perlahan-lahan, aku kaji setiap kalimat, aku cuba tadabbur setiap kalimat, ahabbu ilayya min an aqra al-Qur'ana kullah, lebih aku cintai daripada aku baca ketiga 30 juzuk Quran tadi. Jadi Ibnu Abbas juga berkata, asyrafu suratin fil Quran al-Baqarah, sesungguhnya surah yang paling mulia di dalam Al-Quran ialah surah Al-Baqarah. Wa asyrafu ayatin, dan ayat yang paling mulia ialah ayatul kursi, ialah ayat kursi. Jadi yang nak kita fahami ialah apabila Quran tadi 30 juzuk, ada ayat, ada surah yang pertama, kan ada juzuk pertama, juzuk kedua, juzuk ketiga, keempat, kelima dan sampai habis. Jadi mengapakah ada tertib dari itu? Mengapakah surah Baqarah diletak sebagai surah yang paling awal, kemudian diiringi dengan surah-surah seterusnya? Maka jawapannya dinyatakan oleh sahabat-sahabat tadi, kerana surah Baqarah tadi adalah surah yang paling penting untuk dipelajari. Jadi sekiranya kita dapat memahami surah Al-Baqarah, satu surah itu saja, maka kita akan memahami semua lagi surah-surah yang lain di dalam Al-Quran. Jadi itulah tips untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran. Maksud dalam surah Al-Baqarah tidak ada kisah penciptaan Nabi Adam. Itu antara kisah yang paling penting sekali yang menceritakan tentang hakikat kejadian manusia.
Kemudian ada pelbagai lagi ayat, sebagai contohnya ayat kursi yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat, macam kita bincang tadi, Sayyidina Umar, dia mempelajari surah Baqarah selama 12 tahun. Jadi kalau kita kata, kalau dah surah Baqarah 12 tahun, nanti surah Ali Imran 12 tahun, kalau surah Nisa 12 tahun, jadi bila masa dah habis? Jadi bukan. Kan maksudnya mereka tadi memfokuskan kepada surah Al-Baqarah. Kerana sekiranya difahami dengan sempurna surah Al-Baqarah tersebut, maka surah-surah yang lain akan mudah untuk difahami. Dan setelah kita maklum bahawa betapa pentingnya surah Baqarah tadi, sehingga kan Sayyidina Umar dia khatam surah Baqarah, dia terus buat kenduri, maka kita dapat tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apabila dia menjadi imam pada ketika solat subuh, dia akan membaca surah Baqarah. Maksudnya 2 rakaat subuh tadi, dia akan khatamkan surah Baqarah tersebut semasa dia menjadi imam. Sehinggalah satu ketika tadi, selepas salam, kan Sayyidina Umar dia kata, wahai Sayyidina Abu Bakar, kita habis sembahyang subuh ni, matahari nak terbit tadi kata. Maka Sayyidina Abu Bakar berkata, lau tala'at lam tajidna ghafilin. Sekiranya matahari tadi terbit, matahari tadi tidak mendapati kita ni manusia yang lalai, kerana kita sedang membaca surah Baqarah. Dan daripada Imam Sya'abi dia berkata, kanatil ansar, sesungguhnya ansar, maksudnya sahabat-sahabat Al-Ansar, yaqra'una 'anil mayyit bi suratil Baqarah. Mereka akan membacakan surah Baqarah kepada orang yang mati. Jadi itu cara pengajian sahabat radhiyallahu anhum. Kan maksudnya mereka tadi mempelajari satu surah yang sekiranya surah tadi difahami, maka dia akan memahami semua isi kandungan Al-Quran. Dan mereka tadi mempelajari dalam masa yang lama. Kan maksudnya Sayyidina Umar sendiri belajarnya 12 tahun. Kan maksudnya anaknya sendiri, Abdullah ibnu Umar, mempelajari dalam masa 8 tahun. Jadi sekiranya kita hari ini baru belajar 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan kita bukan mengaji surah Baqarah pun, kita hanya mengaji kitab-kitab yang nipis. Kitab-kitab yang belum masuk lagi pun kepada isi kandungan surah Baqarah. Kerana mereka, sahabat-sahabat, dia tak perlu mengaji kitab seperti kitab Nahu, seperti yang kita belajar pada hari ini. Dan mereka tak perlu mengaji kitab Sorof, kan, kitab Balaghah. Mereka terus masuk kepada teks utama, iaitu Al-Quran. Jadi masa, kalau dia kata 8 tahun ataupun 12 tahun, itu memang sepenuhnya mengaji teks asal yang amat penting, iaitu Al-Quranul Karim. Jadi kalau macam kita kan, jadi jangan sekali-kali kita merasakan ilmu kita tadi tinggi, kan, ataupun kita merasakan kita tadi amat cerdik, kan, ataupun lebih cerdik, kan, daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan yang tidak memahamnya, maksudnya kita kata, anak-anak murid aku boleh menghafal Al-Quran dalam masa 3 tahun. Ada anak murid aku boleh menghafal Al-Quran dalam masa 2 tahun. Ini sahabat tadi nak baca Baqarah saja 12 tahun. Jadi itu ialah salah faham. Kan? Maksudnya sahabat dia bukan menghafal Baqarah dalam masa 8 tahun. Kan? Dia bukan menghafal, Sayyidina Umar bukan menghafal surah Baqarah dalam masa 12 tahun. Mereka mempelajari, mengetahui segala hukum hakam yang berada di dalam surah tersebut. Jadi memahami surah Baqarah berbeza dengan menghafal surah Baqarah. Jadi itu kepentingan surah Al-Baqarah apabila dia tadi diletakkan di awal, kan, di awal surah Al-Quran. Dan setengah ulama mengatakan, kenapakah dinamakan surah tersebut dengan surah Al-Baqarah? Dan dalam surah tadi menceritakan tentang penyembelihan, kan, Baqarah tadi ialah lembu betina. Jadi disyaratkan kepada permulaan kita memeluk agama Islam ialah kita tadi kena menyembelih nafsu binatang yang ada di dalam diri kita. Kemudian dinyatakan tentang amalan seterusnya, iaitu ingatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dinyatakan daripada Nafi' adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sekiranya dia membaca alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Maknanya sekiranya Ibnu Umar membaca ayat, tidakkah sampai masa kepada orang-orang beriman untuk hati mereka khusyuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali dia baca ayat tersebut, baka hatta yaghlibahul buka, dia akan menangis sehingga kan menangis ini tadi menguasai dirinya. Maksudnya ayat yang kita tengah baca itu dia ialah ayat teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada sahabat-sahabat. Mengapa mereka tadi lalai daripada berzikir? Kan, mengapakah mereka tadi tidak khusyuk hatinya kepada mengingati Allah? Jadi apabila ada ayat menegur tadi, setiap kali dia baca ayat tersebut, dia akan tahu ayat ni Allah tegur diri aku. Kenapa aku lalai? Kenapa aku tidak berzikir? Kenapa hati aku ingat kepada benda yang lain? Maka setiap kali dia baca ayat tersebut, dia akan menangis kerana
mengetahui kekurangannya dalam menyempurnakan tuntutan ayat tersebut. Dan daripada segi ibadatnya ditanya Nafi' tentang apakah ibadat yang dibuat oleh Ibnu Umar di dalam rumahnya, maka dia menjawab, la tutiqunahu, kamu pun tak mampu nak buat macam mana dia buat. Al-wudu'u likulli salatin, dia akan mengambil wuduk bagi setiap semayang, dan wal mushafu fima bainahuma, dan dia akan membaca Quran antara kedua-duanya. Dan dinyatakan oleh Taus Ibn Kaisan, dia berkata, ma ra'aitu musalliyan, tidak pernah aku melihat orang yang semayang seperti Abdullah Ibn Umar yang begitu bersungguh-sungguh sekali menghadap kiblat biwajhihi wa kaffaihi wa qadamaihi. Okay, jadi ini satu panduan pengajaran. Maksudnya pertama sekali wuduk kan bagi setiap kali nak semayang. Maksudnya yang diriwayatkan dalam satu riwayat lain. Maksudnya Ibnu Umar tadi dia duduk. Maksudnya dia semayang kan, lepas tu dia baring sekejap, lepas tu dia bangun, dia ambil wuduk, dia semayang lagi. Lepas tu dia baca Quran sepanjang antara bangun tadi lah. Jadi salah satu lagi yang perkara yang dibuat oleh Abdullah Ibnu Umar, maksudnya apabila dia semayang, maksudnya muka menghadap kiblat ni kita faham kan, memanglah kita apabila kita berdiri, kita akan menghadapkan muka kita ke kiblat. Tapi satu lagi benda yang dibuat ialah menghadapkan tapak tangannya. Maksud tapak tangan ni apabila dia angkat, kan, dia akan bersungguh-sungguh memastikan tapak tangannya ke kiblat. Maksudnya bukan angkat takbir macam ni, kan, menghalakan tapak tangan ke muka ni. Ataupun ada yang ketiga yang dia amat berhati-hati ialah dua tapak kakinya. Maksudnya apabila kita berdiri, kan, kaki ni kita kena menghadapkannya kepada kiblat. Maksudnya bukan kita letak kaki kita macam ni, terbuka macam ni. Maksudnya terbuka macam ni, kita letakkan betul-betul ke kiblat. Jadi persoalannya sekarang, kenapa dia tadi buat macam tu? Kenapa dia betul-betul memastikan mukanya menghadap kiblat? Maksudnya mukanya tak ada paling memandang ke orang, kan, atau pandang ke dinding, atau pandang ke sana, kan, dan tangan jadi pastikan menghadap ke kiblat. Jadi kita tahu Sayyidina Abdullah Ibn Umar bersungguh-sungguh tadi kerana dia mengikut perbuatan Rasulullah SAW. Maksudnya daripada satu sudut yang lain, Abdullah bin Umar ni dia adalah sahabat yang amat cuba mengikut perbuatan Nabi Muhammad SAW 100%. Jadi apabila dia bersungguh-sungguh menghadapkan muka, tangan dan kakinya ke kiblat, maka kita tahulah itu adalah perbuatan Nabi SAW. Jadi apabila kita semayang, maksudnya kita cuba betul lah. Maksudnya apabila kita nak takbir pelan-pelan kan, angkat betul-betul, hadapkan betul-betul tapak tangan ni ke kiblat. Maksudnya sebagaimana dinyatakan dalam kitab, jangan dirapatkan. Maksudnya kita renggangkan sedikit dan jangan dilentikkan macam ni. Maksudnya dibengkokkan sedikit ke depan, kan, dilengkungkan macam ni. Lepas tu kita hadapkan kedua-duanya ke kiblat. Dan yang penting sekali kaki tadi. Maksudnya kaki tadi dihadapkan ke kiblat. Maksudnya jangan dikangkangkan. Dan Imam Nafi' meriwayatkan bahawa anna ibn Umar kana yuhyi baina adh-dhuhri ila al-'asri. Ini satu ibadat yang dibuat oleh Abdullah ibn Umar, bahawa dia tadi semayang antara zuhur dan asar. Maksudnya kita hari ni antara zuhur dan asar ni amat jarang lah sekiranya kita rasa nak semayang, kan, sebab kita tengah sibuk bekerja. Tapi Abdullah bin Umar dia akan semayang antara zuhur dan asar sepenuhnya. Dan sebagai antara ibadatnya lagi, kana Ibnu Umar idza fatathu salatul isya fi jama'atin ahya baqiyata lailati. Maksudnya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sekiranya dia terlepas solat isya secara berjemaah, maka dia akan berjaga sampailah kepada subuh tersebut kerana nak menggantikan fadilat jemaah yang dia tadi tertinggal. Dan sebagai penutupnya, apabila ibadat tadi banyak, kan, maksudnya sekarang kita dah bincang daripada umurnya 14 tahun dia dah mula bertahajud, kan, dia dah mula bangun pada waktu malam, menghidupkan siang, kan, sebagaimana dia menghidupkan malam, dia menghidupkan antara zuhur dan asar tadi. Dan kita dah maklum macam mana dia tadi mempelajari Al-Quran, mempelajari surah Baqarah. Jadi sebagai penutupnya hari ini, kan, sebelum kita sambung sekiranya Allah Ta'ala izin pada hari yang akan datang, apakah kesannya? Maksud kesan pada diri kita tu. Maksud sekarang ni kita rasa kita ibadat ni dah banyak ke sikit? Kita dah sembahyang dah banyak ke ataupun kurang? Maksudnya kita dah baca Quran ni banyak ke kurang? Puasa kita dah berapa tahun ni? Maksudnya apakah kesan yang kita mesti lihat pada diri kita setelah ibadat yang banyak kita lakukan? Kesannya ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Asim ibn Muhammad al-Umari. Kesannya ialah ma sami'tu ibna Umar radhiyallahu anhuma Zakara Nabi sallallahu alaihi wasallam illa baka. Maksudnya kesan ni ialah
Dia kata tidak pernah aku mendengar, maksudnya Asim ibn Muhammad, dia kata, aku tak pernah mendengar Ibnu Umar menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa baka, melainkan dia akan menangis. Dan itulah tanda ibadat yang kita buat tadi mencapai tujuannya. Sebab tujuan ibadat ialah ma'rifatu, maksudnya mengenal Allah dan Rasul. Dan tujuan ma'rifat tadi ialah mahabbatuhuma, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sekiranya kita dah boleh mencintai Allah dan Rasul, kan, maksudnya kita mentaati Allah dan Rasul, kan, apabila teringat kepada Allah dan Rasul kita menangis, maka itulah tanda ibadat yang kita buat tadi sempurna. Tetapi sekiranya kita masih beribadat tetapi belum datang kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka ibadat tadi masih perlu usahakan dan ditambah baikkan. Jadi itulah kemuncak ibadat yang diusahakan oleh Abdullah ibnu Umar. Ialah setiap kali menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka akan mengalir air matanya. Dan begitulah semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi setakat itu dulu kita bincang hari ini beberapa sudut yang boleh kita ambil pengajaran daripada riwayat hidup Abdullah ibn Umar. Maksudnya Abdullah ibn Umar ni ialah sahabat-sahabat yang muda, kan, yang remaja dari kalangan sahabat yang Nabi SAW didik untuk menjadi ulama, untuk meneruskan warisan ilmu Nabi Muhammad SAW. Jadi amat penting, kan, setiap zaman kita ada satu kumpulan manusia, anak-anak kita yang amat cerdik, kan, anak-anak kita yang amat berpotensi, kita hantar dia untuk mengaji agama lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud, jangan sekali-kali mengajar agama tadi kerana jawatan, kan, ataupun kerana nak jawatan mengajar ataupun jawatan tertentu. Itu mungkin akan memesongkan niatnya. Tapi jadikan dia tadi, niatlah kita ibu bapa tadi, niat supaya anak aku tadi menjadi ulama yang mewarisi ilmu-ilmu Nabi-Nabi dan Rasul, untuk mereka tadi menjadi generasi menyambung ilmu tersebut untuk generasi yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Dan insyaAllah sekiranya Allah izin, kita sambung pada pengajian yang akan datang. Dan segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.